Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'tal in'ama jazila wa qabila minasyukri qalila wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil ladzi lam yaj'al lahu min jinsihi adila wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini bertambahlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bertambahnya keyakinan itulah akan meningkatkan iman dan seterusnya dimasukkan Allah ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat yang ke-20, 7 baris daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Esa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kam munfasil pada perbuatan, menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatan Tuhan.
sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat rupanya tiada pada hakikatnya seperti kafir dan maksiat, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lain semuanya itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Walhasil apa tu? Apakal? Apa tu? Walhasil apakala dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang 5 itu, iaitu ternafi kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyengutukan Tuhan, bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa di dalam dunia ini ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut sehingga membawa rosak imannya, kerana kepercayaannya itu membawa menyengutukan Tuhan dengan yang lain. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudaratnya, merosakkan iman kepada Tuhan. Maka di sini disuratkan disebutkan. Maka di sini disebutkan, hilang titik bar dia, sebahagian daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Baik. Ni kita sambung lagi di bab wahdaniyah. Bab wahdaniyah, sifat yang keenam daripada 20 sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, yang wajib atas kita mengaji. Sifat wahdaniyah. Bak lama dah berhenti kita ingat baliklah daripada awal sikit. Wahdaniyah ni, maksud wahdaniyah ni esa. Maksud esa tu macam mana? Maksud esa tu tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang dari segi apa? 3 perkara. Tidak berbilang-bilang dari segi zat, tidak berbilang-bilang dari segi sifat, dan tidak berbilang-bilang dari segi perbuatan. 3 mesti dia kena bawa 3 ni. Zat, sifat dan af'al. Af'al tu perbuatan lah. Bahasa Arab ni panggil af'al. Kemudian pula daripada 3 ni dia pecah pula. Zat ni dia pecah 2, sifat dia pecah 2, af'al dia tak pecah 2, dia satu je. Zat ni dia pecah 2, dipanggil kam muttasil dan kam munfasil. Kam tu maknanya beberapa. Muttasil maknanya yang bersambung, yang berhubung. Munfasil yang berpisah. Jadi menafikan, yang kam kita belajar ni untuk nak tolak, menafikan yang dikatakan Tuhan tu esa, kita nafi, kita tolak zat Allah itu muttasil. Muttasil maknanya bersambung-sambung. Diri Allah tu kita tolak, mengatakan bahawa diri Allah bersambung-sambung. Macam mana? Macam makhluk bersambung-sambung. Kepala sambungan badan, badan sambungan kaki, sambungan tangan, sambungan itu. Ada urat masuk ke tulang, masuk ke daging. Jadi maknanya ada satu bentuk dipanggil
murakkab dalam bahasa Arab, nama Melayunya panggil susunan. Ada dalam bentuk susunan, ada bentuk susunan tulang, daging, darah dan sebagainya lah. Adapun Allah Ta'ala tak gitu. Diri Allah bukan dengan bertulang, bukan dengan berdaging, bukan dengan berdarah. Sama ada benda yang boleh nampak atau yang tak boleh nampak. Contoh, manusia hidup dengan roh, Allah bukan hidup dengan roh. Allah hidup. Nah, jadi kita tolak. Sebab apa tolak? Sebab semua yang disebut tadi makhluk. Makhluk sifatnya bersambung-sambung. Dia punya diri dia tu, zat dia tu bersambung-sambung. Diri makhluk itu sambung dengan macam-macam dalam. Jirim-jirimnya, iaitulah daging, tulang, urat dan macam-macam lagi lah. Tapi hati-hati. Bila kita mengaji ilmu sifat 20 ni, biar mengaji betul-betul. Jangan tersalah sangka, jangan tersalah faham. Dia fiqh tersalah faham, sah lagi akidah. Cuma kadang-kadang luput fadilat. Macam semayang kita ni, jarak-jarak ni bukan tak sah, sah semayang. Cuma luput fadilat, pahala kurang. Bila keadaan biasa. Tapi bila ada keadaan mudarat, berbahaya, atas perintah pemerintah, hukmul hakimu yarfa'ul khilaf, kaedah fiqh dia. Bila keadaan terjerat, maka keputusan pemerintah mengangkat khilaf, maka kita kena taat. Jadi kita semayang jarak, jadi pahala tak kurang sikit. Sama juga dengan soal orang tanya semayang pakai mask, Ustaz. Sedangkan dalam mazhab kita, Imam Syafi'i sunat sentuhkan hidung di tempat sujud. Ya, betul. Dan siapa yang tak menyentuhkan hidung di tempat sujud, hukumnya makruh. Bila keadaan aman, keadaan tak ada apa-apa masalah. Tapi bila ada keadaan masyaqqah, ada masalah, maka diperintahkan untuk menjaga keselamatan pakai mask. Kita sujud, hidung tak kena tempat sujud. Maka makruh terangkat jadi harus. Jadi tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Nak cerita apa tadi? Dia timbul pula cerita waktu. Mana tadi wahdaniah ni tadi. Jadi makna diri Allah dia tak bersambung-sambung. Kalau kita makhluk, tadi nak cerita sama makhluk dengan Tuhan. Kita kena hati-hati, tak semua benda yang sama makhluk dengan tak semua benda mesti terus kita menidakkan. Kita tengok dia ada pada makhluk, mesti tak ada pada Tuhan. Tak juga, kena tengok dulu dari segi perkataan. Contoh tadi betul dah kita kata, sebab makhluk ni bertulang, berdaging, berdarah, maka takkanlah Tuhan sama dengan makhluk. Kita belajar dah sebelum ni, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk, maka kita tolak Allah tak sama dengan makhluk. Maknanya zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Zat makhluk ada daging, tulang dan sebagainya. Allah tidak berdaging, tidak bertulang dan sebagainya. Okey, tentu betul. Tapi ada satu orang ustaz, dia cakap, ustaz ni tak kenalah, kita rasa dia silap. Kita minta kalau dia sedar, perbaiki kesilapan dia. Dia kata apa? Dia kata Tuhan ni hidup pun tidak, mati pun tidak. Bila ditanya apa hujahnya, dia kata kerana hidup tu makhluk, mati pun makhluk. Hidup tu sifat makhluk, mati pun sifat makhluk. Jadi nak mengatakan Tuhan tak sama dengan makhluk, maknanya Tuhan hidup pun tidak, mati pun tidak. Lepas tu Tuhan jadi benda koma pengsan. Ni habis kalau kata Tuhan tak hidup, nak boh mana ayat hayyun la yamut, Allah hidup tak mati-mati. Dalam sifat 20 ada sifat hayat. Sebab tu kita nak pesan sini, bila mengaji, biar mengaji dari mula sampai habis. Jangan main tebuk-tebuk satu-satu gitu, nanti ada sifat yang kita terlepas, kita pun salah faham. Lepas tu buat pandai sendiri. Sebab tu saya tadi nak cerita fiqh tadi. Kalau kita tersilap dalam masalah fiqh, semayang kita ada tersalah, dia panggil luput fadilat, ataupun kalau paling tidak pun semayang tu tak sah, batal terus, tapi boleh lagi masuk syurga. Walaupun memanglah tak semayang tadi, batal semayang dia, dosa dia sebab tak ganti balik, memang dosa, kena masuk dalam neraka. Tapi sebab ada iman, dalam hadis sebut akhriju minan nar,
Last sekali Allah akan keluarkan dia daripada neraka, masuk ke dalam syurga kerana dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarah. Tu masalah fiqh. Masalah fiqh kita tersilap, boleh tahan kira lagi lah. Memang kena azab juga dalam neraka, tapi boleh keluar agak. Masalah akhlak tasawuf kita masalah. Perangai jelek. Datang masjid selalu dah. Tapi suka dengki kat orang. Mulut jahat. Mana tasawuf dia masalah, akhlak dia masalah. Buruk-buruk perangai dia pun iman ada lagi dalam hati. Akidah dia masih lagi akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dia akan keluar agak daripada api neraka selepas diazab sebabkan perangai buruk dia, dan dia masuk ke dalam syurga. Tapi kalau dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dia tersilap dan dia tak akan dapat balik masuk syurga Allah sampai bila-bila. Jadi akidah tak boleh silap walaupun sikit. Fiqh boleh tahan kira, tasawuf boleh tahan kira, akidah tak boleh silap walau sikit. Untuk guru kami buat contoh di pondok, untuk guru kita lah buat contoh di pondok. Katalah kita buat soalan exam, kertas soalan tu tajuk dia punya kelas dia tu, dia punya subjek dia iaitu subjek tauhid kan. Habis-habis jawab apa semua, dah siap, masa pun dah tamat apa semua, kertas pun dah ambil. Minggu depan cikgu tanda, ustaz dia tanda dapat markah 98%, 98/100. Ada A+, siap ada 3 bintang situ. Sonok lah dia tengok, A 98. Kata tok guru kami kapi. Aduh, berapa kapi pula? Sebab iman mana boleh 98? Iman mesti 100, 100%. Kurang daripada 100 tak sah akidah. Dalam bab akidah mesti ngam-ngam 100%. Kurang sikit je 99.9999%. Ada sikit je kurang, duduk dalam neraka selama-lamanya. Jangan buat main. Sebab tu penting ilmu akidah kan. Sebab tu dalam masalah perbezaan mazhab fiqh antara kita Syafi'i ataupun Hambali kan, Maliki, Hanafi, kita berlapang dada. Tak baca kunut tak apa, berlapang dada. Tapi bila soal akidah, kita tengok ulama kita ahli sunnah wal jamaah tak berlapang dada. Bila berhadapan dengan Syiah, mana berlapang dada? Bila berhadapan dengan Wahabi, tak berlapang dada. Siapa tak berlapang dada? Sebab ni soal akidah. Akidah mana boleh bertoleransi. Dalam masalah fiqh, ya boleh. Sebab tu kita kena jelas betul-betul. Biar mengaji tu mengaji bulat-bulat sungguh. Seketul-seketul, faham. Tak faham boleh bertanya, tak ada masalah. Biar puas habis tanya atas tanah, jangan kena tanya sok dalam tanah. Kan? Kita tak faham sini atas tanah, boleh telefon ustaz. Nombor telefon banyak ustaz ada. Kan? Telefon mana-mana ustaz, apa tanya ustaz gini-gini macam mana ustaz? Gini-gini macam mana ustaz? Boleh ustaz boleh jawab. Kalau ustaz A tak boleh jawab, telefon ustaz B. Banyak lagi pilihan kita boleh ada. Tapi masuk dalam tanah, seorang pun kita tak boleh telefon. Kalau tak ada kata boleh telefon pun, ustaz tak angkat dah. Sebab tengok mati lah kawan ni. Ni apa dia telefon ni, mati lah kan. Jadi makna kata tak boleh, tak ada siapa yang boleh selamatkan kita duduk dalam kubur, dalam tanah, melainkan bekalan yang kita bawa masa di atas tanah. Jadi nak bagi puas, biar puas atas tanah dulu. Sebelum dimakan tanah. Jadi esa pada zat ni, iaitu yang pertama kita rad dia kam muttasil, diri Allah tak bersambung-sambung. Tu kita rad, kita tolak. Tak mustahil, akal tak boleh terima. Sebab apa? Sebab kalau kata Tuhan dirinya bersambung-sambung, setiap yang sambung boleh putus. Macam kita, tangan kita sambung dengan badan, boleh putus tangan ni. Jadi kalau zat Tuhan pun bersambung-sambung, maka makna fahamnya zat Tuhan boleh putus. Jadi rad tak boleh terima. Tak boleh terima. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Perkara yang mustahil, perkara yang tak boleh terima dengan akal, tak boleh terima nak kata adanya. Nak kata ada tu tak boleh terima. Itu yang pertama. Yang kedua, esa pada zat lagi, tapi yang kedua tadi mutasil, yang ni munfasil. Maksud munfasil berpisah-pisah, maknanya bercerai-cerai, maknanya sesuatu yang lain. Jadi zat Allah katalah contoh ni, contoh aja, zat, kata zat Allah sini, tiba-tiba sana pun ada zat Allah juga, satu yang berpisah.
Dua-dua zat Allah tapi berpisah, mustahil, akal tak boleh terima. Ataupun nak kata ada satu zat yang lain yang sebiji macam zat Allah, tak. Itu maksudnya kam munfasil, menolak beberapa yang berpisah, yakni zat ni tadi, zat Allah ni tadi, tolak. Zat makhluk ya boleh serupa. Kan, kita kuliah banyak tempat, kadang-kadang kita tengok muka dia kat Perak ada, muka kat Penang pun ada. Ingatkan pakcik yang sama, tanya nama orang lain. Sebab apa? Tu yang kata pelanduk dua serupa dan sebagainya. Nak? Muka sama. Nah. Tiba-tiba jumpa dekat kedai tikar nombor. Tu dia. Bukan, tu orang lain sat. Pelanduk dua serupa. Padahal memang dia dah. Nak cover punya pasal. Kan? Tapi nak cerita makhluk boleh. Makhluk boleh fotostat. Tak ada mesin fotostat. Fotostat duit boleh. Kan? Mana boleh fotostat? Allah tak boleh. Kan? Kita boleh copy paste sebagainya. Kan? Tapi Allah tak boleh. Zat Allah hanya Allah saja. Macam mana? Wallahu a'lam. Tahulah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi sifat. Yang zat ni saya cerita ringkas je, sebab benda ni kita dah baca dah kuliah sebelum ni. Cuma kita ulang balik supaya ingat je, sebab nak sambungkan dengan yang ketiga lagi. Yang kedua ni sifat pun pecah dua juga, iaitu kam muttasil pada sifat dan kam munfasil pada sifat. Kam muttasil pada sifat, apa tadi makna muttasil? Muttasil iaitu berhubung. Sifat Allah itu berhubung, mustahil, akal tak boleh terima. Maknanya bersambung-sambung sifatnya. Kan? Mana kata makna sifat Allah itu berbilang-bilang. Contohlah, contoh kudrat, sifat kudrat. Kudrat ni maknanya kuasa. Jadi kuasa Allah ada kudrat satu, ada kudrat dua, ada kudrat tiga. Tak boleh. Kan? Kudrat Allah tunggal, esa, satu je. Kudrat yang banyak-banyak kudrat ni kita makhluk. Makhluk kita panggil kedrat. Bahasa kampung sebut kedrat. Ada kedrat tak tu nak angkat beras tu. Jadi kedrat ni makna tenaga lah, kemampuan. Jadi kemampuan kita berbeza-beza. Sebab tu kemampuan kita ada banyak. Kemampuan tangan lain, kemampuan tangan kanan lain, kemampuan tangan kiri lain, kemampuan kaki kanan lain, kaki kiri lain. Kadang-kadang tangan kanan kita boleh angkat barang 5 kilo, tangan kiri boleh angkat 10 kilo. Tak sama. Jadi maknanya kudrat kita berbilang-bilang. Ada kudrat satu, kudrat dua. Tak campur pergi kudrat lain pula, kepala pula, kudrat badan pula. Ni baru kudrat tangan, kudrat kaki lain pula. Makna berbilang-bilang, kudrat makhluk. Adapun kalau kudrat Allah, kuasa Allah, esa, tunggal, satu saja. Lepas tu dia kata pula, kalau macam tu lemahlah Allah. Sebab kuasa Allah satu, kuasa makhluk banyak. Dah. Sebab banyak kita lemah. Nah, angkat tangan kanan tak larat, tangan kiri kena support baru boleh angkat. Menunjukkan lemah. Tapi Allah dengan satu kudrat dia, Allah boleh buat apa saja. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah tak memerlukan kudrat yang lain. Madai kudratnya yang esa saja, boleh buat apa saja dia nak buat. Kita tak boleh, tangan kanan kita terhad, benda apa dia boleh buat. Kan tak? Tangan kanan kita nak tekan minyak kereta, mana boleh? Tangan kan steering. Nah, terhad kaki kita sehebat mana pun boleh berlari, tapi boleh kaki kita suap nasi masuk ke mulut? Tak boleh. Nampak? Jadi makna tak sama. Nah, berbeza-beza. Allah dengan satu kudrat boleh buat apa saja. Kita berbeza-beza sebab banyak sangat. Itu dari segi sifat kam muttasil. Kemudian yang seterusnya kam munfasil pada sifat. Sifat juga tadi, tapi beberapa yang berpisah-pisah. Maknanya sesuatu yang lain. Maknanya sifat Allah ada sifat kudrat tadi, tetapi ada makhluk pula ataupun sesuatu yang lain yang ada sifat kudrat macam sifat Allah juga. Tak. Mustahil, akal tak boleh terima. Kalau dari segi perkataan tu ya mungkin. Contoh masa buat daurah sifat 20 di pondok dulu, ada pelajar kolej dia tanya, Kalau gitu kita tak boleh kata Tuhan mendengar, Ustaz. Awak pula. Sebab makhluk mendengar, nanti nampak sama pula Tuhan dengan makhluk. Makhluk mendengar, Tuhan pun mendengar. Kan sama? Dia kata. Saya kata tak sama. Kalau kamu nak kata Tuhan tak mendengar, makna tak mendengar tu pekak. Adakah Tuhan pekak?
Pekak tu pula masuk dalam kategori cacat. Takkan Tuhan cacat? Kalau Tuhan cacat, macam mana Tuhan nak jadikan makhluk yang sempurna, sedang dia sendiri pun tak sempurna? Tu pertama hujah dia. Yang kedua, memang dari sudut perkataan Tuhan mendengar, makhluk pun mendengar. Perkataan je sama, tapi hakikat mendengar tak sama. Mendengar makhluk berhajat kepada gelombang. Ada gelombang baru boleh dengar. Mendengar makhluk berhajat pada bunyi. Ada bunyi baru boleh dengar. Tak ada bunyi tak dengar. Nah, tapi Allah boleh dengar walaupun tak ada bunyi, tak ada gelombang, Allah boleh dengar. Allah boleh dengar kipas berkata-kata. Allah boleh dengar tiang berzikir pada Allah. Allah boleh dengar rumput-rumput, binatang-binatang, ikan-ikan dan sebagainya. Semua makhluk Allah atas muka bumi berzikir pada Allah, Allah dengar. Kita tak dengar dah. Kita tak dengar. Dia kata nak dengar tiang. Member sembang sebelah kadang-kadang tak berapa dengar. Apa dia? Dah pekak. Makna lemahnya makhluk. Jadi faham? Jadi tak sama. Dari sudut perkataan, ya nampak macam sama. Macam tadilah. Hidup tu boleh kata makhluk hidup, Allah pun hidup. Tapi hidup tu hakikat tak sama. Allah yang hidup dan menghidupkan, tapi makhluk dihidupkan. Ada di depan. Hakikat dia tak hidup, dia cuma dihidupkan, diberi pinjam hidup tu. Allah memang hakikat hidup. Jadi mana sama? Perkataan je nampak macam sama. Tu. Tu. Jadi jangan tersilap sangka dalam mengaji. Biar kemah betul-betul mengaji ni. Kemudian selesai bahagian sifat, inilah kita nak masuk malam ni. Tadi baru mukadimah je. Ni baru nak masuk. Esa Tuhan, dia kata, pada perbuatan. Tadi esa Allah pada zat dan pada sifat. Yang ni nak masuk yang ketiga, esa Allah pada sudut perbuatan. Dalam bahasa Arab dipanggil af'al. Itu menafikan kam munfasil. Beza. Kalau zat tadi dia ada dua, kam muttasil dan kam munfasil. Sifat pun ada dua juga, kam muttasil dan kam munfasil. Bila pergi kat perbuatan, dia ada satu je, iaitu kam munfasil. Muttasil tak ada. Maka jumlahnya jadi 5. Sebab tu dipanggil 5 kam. Ada? Kalau orang biasa mengaji sifat 20, bila sebut 5 kam ni dia faham. Sebab dia biasa mengaji, dia biasa dengar. Kalau orang ngaji pondok, biasa dengar. Tapi kalau jenis orang tak mengaji, tanya dia 5 kam. Kam apa dia kata? Kambing ke benda? Dia tak tahu. Sebab apa tak mengaji? Sebab tu Allah tanya dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Orang mengaji bahasa-bahasa kitab biasa didengar di telinga dia. Kan, walaupun mungkin tak biasa baca kitab, tapi dia biasa dengar. Sebab dia datang mengaji, mustami'an, golongan mendengar. Ini langsung ngaji pun tak ada. Jadi nak benar dengar macam mana? Tu. Jadi 5 kam. Ni kam yang kelima. 4 lagi dah selesai dah. Yang ni 2 zat dan 2 sifat. Jadi ni kam yang terakhir, iaitu namanya kam munfasil. Muttasil tak ada, munfasil saja bagi sudut perbuatan. Pada perbuatan, iaitu makna dia menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan Allah. Maksudnya Allah, perbuatan Allah, tiba-tiba ada satu pula yang lain selain daripada Allah, dia pun ada perbuatan yang sama macam perbuatan Allah. Rad, tolak. Itu maksud kam munfasil pada perbuatan. Tolak kita. Mudah-mudah je, kan? Jangan pening-pening sangat, mudah je. Nak fahamnya bahawa perbuatan Allah tak ada siapa pun yang lain ni, makhluk semua ni tak ada pun dia ni perbuatan dia sama dengan perbuatan Allah. Tak ada. Tu maksud dia. Contohlah, nak contoh, nak bagi nak senang faham. Contoh macam langit. Manusia mana, pakar hebat mana suruh buat langit, buat awan. Tak payah kata awan tinggi sangat, suruh buat sehelai rumput, buat tengok. Tak ada siapa boleh buat. Saintis 18 PhD pun tak boleh buat. Sampai botak tengah ni kepala, lubang terus kepala. Kuat sangat mengkaji, kolej berapa kali masuk. Tapi bila suruh buat sehelai rumput, nganga, tak ada siapa boleh buat. Kata tok guru kami,
Tanya orang yang rasa dia paling cerdik. Oh, menang anugerah, macam-macam anugerah. Kalau di kolej tu dipanggil anugerah dekan. Kalau time graduate tu dipakai selendang. Sebab dia orang markah dia paling tinggi sekali dalam semua pelajar-pelajar yang ada kat dalam kolej tu. Batch dia tu. Oh, dia bagi ucapan lah. Mana pelajar paling genius sekali, kan? Paling bijak sekali. Tanyalah orang paling bijak macam mana sekalipun, kita tanya dia soalan mudah ya. Malam ni nak tidur pukul berapa? Dia boleh jawab tak? Dia kata, ingat saya tidur pukul 12. Kalau dia pukul 12 tu dia belum tidur. Siapa tahu dia tidur pukul berapa? Terus tidur kok tidur. Pukul berapa waktu tu? Mana? Kalau kita tengok jam tak tidur lagi. Ada. Padahal yang tidur siapa? Kan kita. Kita tidur pun tak tahu pukul berapa. Hebat-hebat kita suruh bilang berapa helai rambut atas kepala. Seorang pun tak tahu. Melainkan yang botak lah. Botak tak aci ya. Dia kata ada 2 helai sebelah ni. Nak lain tak ada rambut. Tu lain lah. Tak ni yang rambut biasa, normal. Mana kita tahu. Tak yang kata rambut misai depan hidung ni pun tak tahu berapa. Kata-kata misai, bilangan gigi dalam mulut pun tak tahu berapa. Nah, Allah semua. Padahal kan tu anggota kita, diri kita. Hari-hari kita duduk dengan dia. Tak tahu. Tak tahu. Sebab apa? Sebab hanya pinjam. Barang pinjam mana tahu. Macam kita pinjam kereta kawan, mana nak tahu kereta ni dah servis belum, minyak hitam dia apa. Mana kita nak tahu kereta orang. Kalau kereta sendiri lain lah. Nah, macam ni barang pinjam. Bila barang pinjam mana tahu. Pinjam kat siapa? Allah. Allah yang punya. Nah, bila Allah punya, Allah tahu dah. Allah tahu berapa batang gigi dalam mulut kita. Allah tahu berapa helai rambut atas kepala kita. Semua Allah tahu. Ada. Sebab apa? Sebab ini perbuatan Allah. Maka makhluk langsung tak boleh buat seperti mana perbuatan Allah. Cipta rambut tak boleh. Nah, mana boleh cipta rambut? Nah, yang Yunam tu Ustaz. Yunam tu kalau kata kepala botak, marilah jumpa Yunam. Nah, sapu ubat rambut naik balik. Dia bukan bagi cipta rambut, dia sapu ubat je. Itu pun ikhtiar. Kalau Allah kata tumbuh, tumbuh. Allah kata tak tumbuh, tak tumbuh. Macam kita tanam pokok tak? Boleh tanam je. Bukan kita bagi naik pokok, kita cuma tanam. Kalau naik, naik. Tak naik, tak boleh. Jadi maknanya Allah mana boleh buat. Dah. Manusia buat tu, macam kereta tu manusia buat, telefon manusia buat. Tapi buat manusia pun tak sama dengan Allah. Sebab apa yang manusia buat semua ambil daripada bahan mentahnya ciptaan Allah. Sehebat-hebat kereta Mercedes, sehebat-hebat kereta BMW, besi dia bukan BMW buat, Allah buat. Lepas tu sombong buat benda, Allah tak yang buat. Semua Allah. Kita cuma ambil-ambil, adun-adunkan jadi satu barang. Kita buat nasi lemak. Berah dia tu, nasi dia tu siapa buat? Bukan kilang berah, nama je kilang berah. Dia packing berah, bukan dia cipta berah. Berah mana boleh cipta? Allah cipta. Sambal cili tu Allah cipta. Ikan bilis tu Allah cipta. Kita cuma campur-campur, jadilah seketul nasi lemak. Lepas tu jual bukan main mahal. Kat RM5 telur potong 18. Kacang ada 3 butir je. Nampak? Ikan bilis potong setengah. Nampak ekor je. Kan? Tu. Ambil barang Allah. Allah tak ada pun Allah kata kalau mu nak petik cili ni semayang dulu kat 18 rakaat baru aku bagi petik. Tak. Ambil cuma rezeki Allah. Cuma nak bahagian boleh lah, nak buat rezeki kita, buat makan minum sudah. Tapi tamak dalam hati. Barang ambil cuma, tapi jual kat orang melampau-lampau harga. Ni. Sebab apa? Sebab sombong. Nampak? Jadi kita jangan jadi macam tu. Ini kena faham. Ni anugerah Allah. Mujur Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, kan? Jangan ikut kafir. Kafir lantak dia kafir ni Tuhan dia duit. Tuhan dia ekonomi. Dia nak untung je. Sebab dia rasa hidup ni, dunia ni macam lama lagi. Dunia ni macam syurga buat dia. Kita tak gitu. Kita kena pandang semua ni milik Allah. Kita ada rezeki buah ke apa, buah durian ke, buah apa ke, faham? Ini anugerah Allah. Kita berjual beli pun sebab atas urusan rezeki sahaja. Berlebih kurang sudahlah. Tak main harga, tengok orang buat naik juga harga.
Melampau. Nampak? Mahal bukan main. Nah, ambil mana tu? Kalau mu buat sendiri, nak jual mahal, boleh tahan kira. Macam orang buat telefon ni, dia jual mahal kat ribu-ribu. Memanglah suruh buat sendiri tengok. Kalau tak nak mahal-mahal, buat sendiri tengok. Memang kita tak kerti buat, orang tu pandai buat, dia ada kilang. Tak apalah, dia jual mahal sebab dia buat sendiri. Dia reka sendiri barang ni. Dia yang cantum sendiri seket-seket wire dalam tu. Tapi buah durian mu buat sendiri ke? Buah pisang mu buat sendiri. Mu tanam aja. Jadi ambil rezeki lah bahagian tanam berlebih kurang sudahlah. Untuk buat makan minum anak keluarga. Tak meletak harga melampau-lampau tinggi. Sebab apa? Sebab nampak keuntungan dunia, tak nampak anugerah daripada Allah. Jangan sampai sok Allah sekat rezeki dia, apa pun tak ada. Anak itu yang banyak binatang pupus, tumbuh-tumbuhan pupus sebab manusia sombong. Allah bagi cuma untuk kita sama-sama merasa, tiba-tiba dia ada bahagian lebih, dia menjatuhkan orang lain, memijak orang lain dengan sumber ekonomi dia yang tinggi. Tentang dia ada bahagian, jangan macam tu. Kita kena pandang ni rezeki Allah. Berlebih kurang sudahlah. Bukan anak kata sampai tak boleh ambil duit. Kita nak makan apa pula? Kita naik bukit tu pun dengan tenaga gak. Tak apalah. Betul kita kata ambil bahagian upah kita sudahlah, jangan lampau-lampau. Bahagian lebih untuk buat makan minum keluarga kat rumah jadilah. Kalau tengok Cina apek, itulah tak dia lah. Sebab dia tak pandang tu, dia bukan pandang anugerah Tuhan. Dia pandang dia punya usaha, ikhtiar dia. Kita jangan macam tu. Kita ni umat bertauhid, umat yang yakin pada Allah yang bagi rezeki. Risau apa? Kita belajar ilmu akidah. Tu dia. Baik. Jadi takkan sama. Dan perbuatan makhluk sentiasa ada inovasi. Tahu inovasi? Maknanya perubahan, evolution. Dulu telefon ni jenis telefon ketul-ketul besar, baling anjing mati anjing. Telefon jenis macam botol air telefon. Dia punya antena pun tinggi. Dulu, sekarang dah mula batu makin lama makin kecil-kecil. Lah kali lepeh-lepeh. Dulu tak ada, dulu main tekan button, sekarang skrin saja. Sok-sok mungkin lagi kecil, wallahu alam tak tahu. Sok masuk dalam telinga je telefon. Mana makin lama makin diubah. Kalaulah perbuatan makhluk tu hebat, ubah buat apa? Itu menunjukkan bahawa perbuatan makhluk tidak hebat. Bila tak hebat, sentiasa diperbaharui. Buat lain. Sebab nak buat lebih elok. Maknanya bila buat lebih elok, yang lama tak elok lah. Lama kurang elok lah. Sebab tu kena buat balik. Macam kereta kita. Dulu main pulah kunci. Sekarang pulah pun tak ada dah. Main picit je. Yang terbaru pula duduk je. Duduk tu start dah kereta. Lepas ni tak tahu macam mana. Nampak? Makin lama makin macam-macam lah di inovasi. Tapi tengok perbuatan Allah, mana ada inovasi? Dulu, kini dan selama-lamanya, itulah dia. Awan. Dia tengok langit. Awan dengan langit ni lah sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita dan sampai kiamat. Nulah langit warna biru, awan warna putih. Mana ada Allah ubah? Sebab apa? Sebab ciptaan Allah tak perlukan inovasi. Sebab ciptaan Allah sudah perfect. Dulu, kini dan selamanya perfect. Tak payah nak ubah-ubah dah. Kita siling berapa kali tukar. Mula siling jenis papan, lepas tu tukar kapur. Lah kali yang jenis straight macam kat hotel tu. Lepas tu lah kali siling apa pun tak ada dah terus. Nampak? Makin lama maknanya ada perubahan. Lepas tu buat perbuatan makhluk, kita lama-lama jemu. Lama-lama tengok cat color ni, tukar buat color lain pula. Kita jemu. Tapi kita tengok langit pernah jemu ke? Jemu aku tengok langit color biru. Buat orange sekali tak boleh. Nampak tak ada. Nampak orang lagi menyampah dia kata. Jadi tak ada jemu. Sebab apa? Sebab itu perbuatan Tuhan. Perfect. Complete, sempurna, elok. Bukan macam perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk banyak kekurangan. Sebab apa? Sebab yang tukang buat pun kurang. Manusia sifat dia kurang. Bila dia buat satu pun kurang. Allah sifatnya sempurna, maka bila Allah buat satu, semua sempurna. Tu. Jadi mana sama perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk.
Jadi bila kita nampak benda ni, apa tujuan dalam aplikasi kehidupan kita? Jadi biarlah mata hati kita ni nampak keagungan dan kita takjub bila melihat perbuatan Allah. Jangan takjub melihat perbuatan makhluk. Mu nak kata, canggihnya telefon ni, bolehlah kata canggih, tapi jangan taksub kepada perbuatan makhluk melebihi kamu lihat pada perbuatan Allah. Tingginya bangunan pencakar langit, nak Dana Menteri buat. No, Allah buat Gunung Everest daripada dulu tinggi. Asal mu tak nampak? Kenapa mu nampak bila manusia buat? Nampak hebat. Dah Allah buat, asal mu tak nampak hebat? No, Allah buat langit, awan tu tak ada tiang, boleh berdiri tegak di atas kita, sedikit pun tak jatuh atas kepala kita. Kenapa mu tak rasa kagum? Ni yang keluar bila kamu nampak hebatnya perbuatan Allah, baru terkeluar daripada mulut kita subhanallah. Tu barulah orang yang dipanggil sebagai ahlu zikri. Ahli zikir. Zikir ni bukan pegang tasbih tak lepas-lepas, tapi maksud ahli zikir, zikir itu maksudnya ingat. Orang yang sentiasa ingat Allah bila dia melihat alam ciptaan Allah. Tengok apa pun Allah, Allah subhanallah. Barulah betul kan. Bila sentiasa ingat Allah, barulah hati ni tidak lara, tak buat maksiat kan. Sebab apa hati ingat Allah? Yang menyebabkan orang jadi buat benda salah, buat maksiat sebab tak ingat Allah. Tu. Padahal tanda, sebab tu dipanggil alam. Kenapa ni semua ni dipanggil alam? Alam ni asalnya perkataan ni alamat. Alamat tu maknanya tanda. Macam kita lah alamat rumah kita. Itu alamat rumah tu sebagai tanda, itulah rumah kita. Jadi alam ni adalah alamat. Alamat tanda bahawa Allah ada. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi tengok alam mengingatkan kita kepada Allah, walaupun kita tidak nampak di mata kita. Tu. Bunyi dah sikit lagi boleh tak? Baik, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Tak ada siapa perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Cabarlah, saya pun berani cabarlah siapa-siapa pun. Tunjukkan bukti kamu boleh buat macam Allah buat. Takkan boleh siapa-siapa pun. Yakin seyakin-yakinnya. Jangan kita ragu. Mungkin ada ke Ustaz? Siapa ragu duduk dalam neraka selama-lamanya, jadi kafir dia. Jadi kita kena yakin kemah-kemah tak ada siapa boleh buat macam Allah buat. Sebab apa? Sebab yang lain itu makhluk, yang buat ni Allah semata-mata, Tuhan. Mana boleh sama? Tu. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam, semua yang berlaku dalam alam ni semuanya perbuatan Tuhan, semuanya perbuatan Allah. Kita boleh cakap dari segi zahir, kita nampak angin kuat, langgar dek pokok, daun pun jatuh. Kita bolehlah kata dari segi syariat zahir cakap. Orang tanya, kenapa daun jatuh? Angin kuat, kita kata. Boleh. Tak salah kata itu. Tapi pada hakikat i'tiqad, dalaman hati kita pegang, yang jatuhkan daun bukan angin, Allah jatuhkan. Yang gerakkan angin pun Allah, yang jatuhkan daun pun Allah. Tak ada siapa pun yang terlepas daripada semua perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk sikit pun. Betullah kalau kita mengaji dalam kitab usul tauhid kuliah kita tu lama dah berhenti dah tu. Dalam kitab tu dia ada cerita bab ni. Dia cerita lebih jelas lagi. Dia cerita mubasyarah dan tawallud. Mubasyarah ni maknanya berserta. Contoh macam cincin dengan jari. Cincin satu objek, jari satu objek. Maknanya objeknya lain-lain. Jadi bila bergerak cincin, bergerak jari, bergerak cincin, kita kata. Dari segi zahirnya kita kata cincin bergerak disebabkan jari bergerak. Tapi hakikat sebenarnya i'tiqad yang kita kena pegang, yang gerakkan jari pun Allah, yang gerakkan cincin pun Allah. Allah boleh buat jari bergerak, cincin tak gerak. Allah boleh buat. Jari bergerak naik sini, cincin duduk sini. Allah boleh buat. Sebab apa? Sebab semuanya dengan perbuatan Allah. Cuma dari segi penglihatan akal kita melihat ianya nampak berserta. Hakikat Allah. Sebab tu kadang-kadang berlaku benda-benda yang pelik, bukan magic ke apa tu. Itulah kuasa Allah. Allah nak buat. Tak ada yang pelik lah. Tu dia. Baik. Jadi semuanya perbuatan Tuhan, sama ada perbuatan itu baik rupanya, sama ada perbuatan yang baik rupanya dan hakikatnya. Rupa ni maknanya zahir, hakikat ni maknanya batin. Zahirnya baik, batin pun baik. Seperti apa zahir? Zahir itu maknanya taat dan batinnya iman.
Sebab taat ni zahir, taat ni boleh nampak. Kita boleh nampak orang semayang tu taat lah tu. Tutup aurat tu taat lah tu. Mana mu tahu dia taat tu? Dia ikut perintah Allah, taat lah tu panggil. Allah kata jangan pakai mendedah aurat, dia pun tutup aurat. Taat lah tu. Macam kita tak taat kata-kata pemerintah. Pemerintah suruh ikut SOP pakai mask, kita pakai mask. Pakai mask tu tanda taat. Itu makna taat. Taat tu boleh nampak dengan mata. Tapi iman tak nampak. Sebab iman duduk dalam hati. Kita tak tahu. Iman tu maknanya percaya dalam bahasa Melayu. Percaya tak nampak dengan mata kasar. Percaya tu duduk dalam hati. Tetapi walaupun dia duduk dalam, dia kesan dalaman itu boleh terzahir di luar. Tandanya dengan tanda taat. Kita tak tahu iman orang, tapi nak tahu iman dia, tengok taat dia. Ghalibnya begitu. Lagi tinggi ketaatan seseorang, maka tinggilah imannya. Makin kurang taat dia, maka kuranglah iman dia. Itu je. Makin taat, makin taat. Dah lepas semayang fardu, semayang pula sunat. Taat ada, lepas semayang sunat, baca pula Quran. Kuat taat. Sebab apa kuat taat? Sebab kuat iman. Dan tiba kita slow, taat kita slow, lawan pula tu. Tak apa kot. Masa hari perkahwinan, kadang-kadang ada pengantin tak semayang. Kahwin dah tak semayang. Lebih baik semayang tak kahwin daripada kahwin tak semayang. Pukul 12, pukul 1 masuk dah Zuhur. Make up dah penuh dah atas muka. Tukar make up pun balik dah. Takkan nak pergi ambil uduk hancur make up. Syaitan pun cocok kata hari ni je tak semayang, raja sehari kan, kata syaitan. Padahal bukan raja sehari, setan sehari. Dah tak semayang. Tapi dia berlonggar-longgar. Sebab apa berlonggar-longgar? Sebab iman dia kurang. Dia kurang percaya. Dia tahu tak semayang ni dosa. Tapi percaya tu tak kuat. Kalau kuat, dia takut dosa ni. Sebab dosa ni neraka. Kalau orang nampak api neraka, nescaya tak ada siapa berani buat maksiat. Tapi sebab neraka tu Allah hijab, kita tak nampak. Tu memang berapa ramai langgar. Kita tegur dah, jangan buat macam ni, kena bakar api neraka ni. Siap ada boleh jawab, Allah, neraka tu api je Ustaz, saya jiruh air padam lah. Sembang. Sini boleh kamu sembang. Tunggu nanti depan sana padang Masya. Tapi kalau orang yang mata hatinya suluh sampai padang Masya Allah, bila sebut neraka pun menggigil dah tangan dia. Allah, tengok macam para sahabat. Sebut syurga seronok bergembira, sebut neraka menangis-nangis sahabat. Baru cerita neraka je nangis-nangis dah sahabat. Sampai ada yang pingsan pun ada. Bila dengar neraka je, Nabi cerita bab neraka, ada sahabat sampai pingsan kerana terlampau takut. Ada satu orang Tok Syekh tu, dia kira satu dosa berapa ribu duduk dekat dalam neraka. Katalah hidup sudah hampir kat 50 tahun, 20 tahun dulu tak semayang. Kira satu waktu tak semayang tu dekat lebih kurang 3,000 tahun duduk. Satu waktu kira pula berapa tahun tak semayang. Kalik sampai berasap kalkulator, bilangan sampai dekat trilion, tulis nombor. Bila dia tengok jatuh pingsan sampai meninggal dia. Kerana takutnya tengok Allah macam tak keluar dah daripada neraka tu. Berjuta-juta trilion tahun duduk dalam tu. Allahu Akbar. Tu sebab apa? Suluhannya cerah. Bila suluhan cerah, dia takutlah. Suluhan malap nak takut apa? Dia gitu. Jadi mana tadi? Atau jahat rupanya tiada pada hakikatnya. Beza pula dengan masalah kejahatan. Masalah kejahatan rupa zahir sahaja, benda tu jahat tu memang kita kata Allah yang buat. Tapi dari segi hakikatnya kita beradab dengan Allah, itu adalah silap manusia. Tetapi hakikat memanglah Allah juga yang buat semua. Sebab kullu min indillah. Sebab tu ustaz-ustaz dia sebut begini, lepas habis kuliah dia kata, tuan-tuan, yang baik itu datang daripada Allah dan segala salah dan silap adalah daripada diri saya sendiri. Sebenarnya apa statement yang disebut tu, itu dipanggil adab. Adab kita dengan Allah, kita kata yang baik Allah buat,
yang jahat silap kita. Tapi dari segi hakikat yang sebenarnya, kullu min indillah. Katakanlah setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Baik pun daripada Allah, jahat pun daripada Allah. Kerana kalau kita kata baik semata daripada Allah, tapi jahat diri kita, maknanya kita ada kuasa buat benda jahat, sehingga Allah tak boleh halang jahat kita. Dah. Sedangkan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi semuanya Allah lah yang buat. Lepas tu dia tanya pula, dah tu kenapa Allah buat manusia jahat? Kan? Dah sukati Allah, dah Allah punya kan? Kita beli 3 ekor ikan kat pasar. Ikan pertama kita buat masak kicap. Ikan kedua buat sambal. Ikan ketiga kita buat bakar. Tiba-tiba ikan yang kena bakar komplain. Asal saya kena bakar? Dia buat masak kicap, saya kena bakar. Yang masak kicap pula komplain, kenapa saya masak kicap sampai hitam, dia masak sambal merah cantik elok, saya hitam. Boleh komplain tak? Kita pun ambil ikan, hang ni aku beli, kelepak kita pukul dia sekali. Nampak? Bila aku beli, suka hati akulah. Tak payah kata nak bakar, tak payah kata nak masak kicap. Lepas-lepas beli tu aku lempar terus dalam tong sampah. Suka hati aku. Tokek kedai tak boleh kata apa. Kita lepas beli, bayar dah, ambil, saya beli, tokek kedai pun kata saya jual, ambil plate plastik tu, humban kat dalam tong sampah, tum. Nak, kata tokek kedai, asal buang? So kata aku, ikan aku. Dia boleh buat apa? Tak boleh buat benda. Sama kat kita. Kita ni milik siapa? Milik Allah. Bila milik Allah, sekati Allah. Allah nak jadi dia ni orang baik, Allah nak jadi dia ni orang jahat, Allah nak bagi dia ni Islam, Allah nak bagi dia ni kafir. Sekati Allah lah. Hak Allah. Jadi bila kita faham benda ni, maka baru timbul rasa syukur. Mujur Allah jadikan aku Islam. Kita jadi Islam hari ni sebab rahmat Allah. Allah yang pilih kita. Jadi kalau kita tak jaga Islam ni, kita sombong pada Allah. Allah dah bagi dah. Lepas tu kita tak jaga, tak pelihara. Kau hajar punya makhluk. Kan? Orang dah bagi elok dah. Tu orang kafir tu tak dapat. Kan? Kita dah dapat dah, Allah bagi. Jaga elok sudahlah. Kan? Tak boleh jadi orang alim, tak boleh jadi orang warak, sekurang-kurang orang soleh. Jadi 3 makam. Alim maknanya orang berilmu, warak maknanya orang yang kuat ibadat, jaga ibadat dia. Soleh dia orang baik. Dia buat yang wajib, yang dosa-dosa dia tinggal, walaupun dia tak pandai sangat dan dia tak warak sangat, tapi dia baik. Tu jadi orang soleh dah. Jadi soleh tak apa dah. Kan? Tu. Tak nak lawan juga Allah. Allah kata tutup aurat, buka pakai seluar pendek, nampak rambut-rambut. Tu. Degil. Bila degil, selayak tempatnya dibakar dalam api neraka. Jadi dari segi perbuatannya, perbuatan maksiat itu zahirnya. Kemudian batinnya adalah kufur. Lagi tinggi maksiat seseorang, itulah lagi menunjukkan hatinya kufur. Jadi seboleh-bolehnya kita jangan langsung buat maksiat. Kalau terbuat juga, segera bertaubat supaya jangan ada sekelumit pun kufur dalam hati kita. Kerana takut kufur ni umpama virus, takut dia merebak macam kanser. Bila dah merebak kuat dalam hati, lama-lama perbuatannya asal kufur saja, tapi dia akan berpindah kepada akidahnya jadi kafir. Akhirnya jadi kafir. Macam mana jadi kafir? Bila perbuatan amalnya sibuk dengan buat maksiat, minum arak, tak pakai tudung, lah kali bila orang bawa Islam, dia lawan Islam. Bila dia lawan Islam, walaupun IC dia Islam, hakikat dia dah jadi kafir. Sebab dia lawan agama sendiri, lawan Allah, lawan Rasulullah. Sebab apa? Puncanya amal perbuatan berlega dalam perbuatannya penuh dengan maksiat. Lepas tu jangan ada lekat pun barang maksiat dalam hati kita. Tapi kalau terbuat juga, segera bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Bertaubat tak perlu berhajat pada ambil uduk dulu. Orang kata bertaubat kena solat sunat taubat ke tak? Nama pun solat sunat bukan wajib. Seafdalnya kata ulama, solat sunat taubat seafdal. Tapi kalau tak buat pun memadai taubat dengan lafaz istighfar. Ya Allah, cakap Melayu tak apa dah. Ya Allah, saya minta maaf. Ya Allah, saya silap. Saya betul-betul minta maaf. Ya Allah, janganlah masukkan saya dalam neraka. Tak apa dah, walaupun tak pandai cakap Arab. Sebab Allah faham semua bahasa. Yang pentingnya ikhlas. Apa guna kalau cakap Arab, tapi bila suruh terjemah doa Arab dia sendiri pun tak faham apa makna. Jadi atas doanya, atas niat apa, kosong sahaja. Doa ni dengan niat apa yang kita nak minta, kan?
Lepas tu bukanlah tak boleh doa Arab, tapi nak sambil-sambil baca doa Arab, tengoklah bahagian terjemah dia, kan? Baru kita tahu apa yang kita minta. Ni minta apa pun tak tahu. Kena-kena pula lelaki dia pandai sikit, nak cakap dalam doa Arab minta kahwin satu lagi. Bini belakang amin, amin. Nampak? Jadi tak tahu. Dia biar tahu apa yang didoakan, supaya clear dengan apa yang kita minta, niat hati kita tu. Dan kita berhenti dekat sini. Kita akan sambung. Dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya. Berhenti situlah. Panjang lagi lah pula. Berhenti situ dulu. Dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya. Di situ. Wallahu alam. Dan macam biasa kat luar sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli, niatkanlah sambil menderma. Membeli sambil menderma. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan ini kami dapat meneruskan pengajian sekolah kami, sehingga kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apa pun yang kita sampaikan adalah untuk memahamkan masyarakat kita kepada keyakinan kita kepada Allah yang sebenar, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.